Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Bukhari dengan terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita masuk bab besar barulah, kitab baru. Sebelum ni kita bincang kitab permulaan wahyu lah. Sini kita baca kitab apa dia? Permulaan wahyu dah. Jadi kita ni nak baca kitab beriman lah. Kitab beriman. Bab besar lah, bab besar kitab. Kita baca panggil sebelum ni baru kitab wahyu dah, kitab wahyu. Jadi kitab wahyu ni kita baca sampai 7 hadis. Dan ni kita masuk kitab yang kedua, kitab beriman dah, kitab iman. Okay, kitab beriman lah. Kitab iman lah. Jadi nota kaki dia, nota kaki ke 129. Okay, apakah iman dah? Iman adalah ajaran agama Islam yang terpenting. Iman adalah ajaran agama Islam yang terpenting. Sebelum kita terus perbincangan tentang hadis-hadis kitab beriman, elok kiranya kita bincang dululah tentang apakah maksud di sebalik susunan tajuk kitab dan tajuk bab. Imam Bukhari ini, tajuk bab Imam Bukhari ni ada susun tu ada sebabnya lah. Contohnya sini lah, iaitu kita beriman selepas kita wahyu. Sebab apa dah? Ada sebab dah. Sebab apa bukan kita iman dulu? Iaitu kita beriman selepas kita wahyu. Kita wahyu dulu baru kita wahyu dulu barulah kita beriman. Sebagaimana telah dibincangkan di bawah tajuk kitab yang lepas, bahawa segala perkara yang berkaitan dengan agama, sama ada yang berhubungan dengan akidah, i'tiqadiyat, ataupun yang berkaitan dengan amalan, amaliyat, semuanya berpunca daripada wahyu. Bahkan iman tu betul iman, bukan ikut kuat iman lah dah. Untuk cerita pasal iman tapi tak ada bersandarkan wahyu, berdasarkan ilmu yang betul. Jadi wahyu telah panduan supaya iman kita, keyakinan kita tu betul. Kalau kita tengok ni akidah wahdatul wujud dah ataupun ajaran batiniyah tu, keyakinan dia hebat kuat dah. Keyakinan pada kubur dah, setengah-setengah tu kubur. Dia sanggup beratus kilometer, habis beribu-ribu nak pergi kubur Tok Wali ni dah. Iman kuat pasal kubur. Jadi biar betul dah. Jadi wahyu dulu panduan. Jadi sebelum akidah, sebelum akhlak setengah tu ada kata dah. Adab sebelum ilmu dah. Adab sebelum ilmu dah, tak boleh, tak betul juga tu dah. Macam mana nak boleh adab je betul sebelum ilmu dah, sebelum terima wahyu ni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga tentang akidah ke iman pun gitu juga dah. Iman dah, keyakinan kita kena usaha atas iman dah, usaha atas iman dah. Usaha atas iman tu biar betul iman dulu. Usaha tu berdasarkan panduan wahyu dah. Kalau wahyu tak ada panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dia jadi terbabas dah. Dia akan keluar daripada real kereta api hak betul lah dah. Dan di antara kandungan ajaran agama yang terpenting yang berpunca daripada wahyu ialah iman. Dah. Jadi wahyu duk ajar, iman nombor satu dah. Itulah. Kepentingan dan keutamaan iman tidak pernah diatasi perkara-perkara lain semenjak Nabi Adam AS lagi diturunkan ke dunia lagi. Iman adalah suatu perkara asas yang paling penting. Amalan tanpa iman. Kerana dengan tiadanya iman, segala amalan lain tidak akan diterima oleh Allah SWT. Al-Quran sendiri telah menyatakan kepentingan iman selaku perkara pokok yang mengesahkan amalan setiap orang manusia. Manusia ni Allah terima amalan dia dengan pokok keimanan lah. Kalau iman tak ada, jadi macam munafik tak terima dah. Antara ayat-ayat menjelaskan tentang peranan iman dalam mengesahkan dan menafikan amalan seorang ialah wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bermaksud dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan. Orang kafir dan orang munafik lah. Lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan yang ketiga. Baiknya orang kafir ni dah. Tapi tidak ada iman dah. Jadi seolah debu yang berterbangan yang amalan dia dah. Tidak diberi pahala oleh Allah SWT.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ayat seterusnya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'un hisab. Bermaksud dari orang-orang kafir, amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Pada pasir ke tanah datar tu, panas-panas nampak macam air dah. Jadi disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tapi bila didatanginya tempat tersebut, dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya ketapan Allah di sisi amalnya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Surah An-Nur ayat 32. Jadi amal orang kafir ni tak ada faedah sikit gitu, lebih kurang dah. Macam fata morgana, ingat sangka ada air, padahal tak ada air. Okey. Jadi Allah Maha bijak lah perhitungan dia. Fawajadallahu 'indahu fawahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Tak apalah. Okey, amalan yang sehebat dan sebanyak mana sekalipun jika tidak dibina di atas dasar iman, tidak lebih daripada sebuah istana pasir dia. Biar bagaimana besar dan cantik tersergam sekalipun kita buat istana pasir tepi pantai, ia tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat dan pasti akan roboh menyembah bumi pada bila-bila masa saja. Kena air ombak kak, kena hujan, kena gapa tepuh lah, hancur dah dulu dah. Kenapakah Imam Bukhari meletakkan kitab iman selepas kitab wahyu? Sebab apa nah? Hakikat inilah yang mendorong Imam Bukhari terus menyusulkan Kitabul Iman sebagai tajuk keduanya selepas Kitabul Wahyi. Melalui susunan ini juga Imam Bukhari ingin mengingatkan bahawa di antara manusia dan penciptanya yang Maha Agung yang dipanggil Tuhan ni, wujud suatu hubungan. Ada hubungan Allah dengan makhluk ni. Hubungan tersebut dieratkan oleh jalinan kasih dan sayang. Hubungan kasih sayang ataupun rahmat yang dimaksudkan sudah pun digambarkan oleh Tuhan yang Maha Agung. Apabila sering menggelarkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita ni kena ingat sama Allah ni sayang kita. Kita jangan lari daripada Allah. Jangan benci kepada Allah. Jangan takut kepada Allah. Sehingga kita lari daripada Allah. Kita kena sentiasa mendampingi Allah kerana Allah tu sangat sayang kepada kita. Sangat pengasih. Lagi sangat penyayang. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukti kasih sayang Allah yang paling jelas kepada hamba-hambanya ialah penurunan wahyu sebagai petunjuk dan rahmat daripadanya. Oh, ni besar sekali nak. Kita nak iman, nak percaya, jadi akidah kita biar betul molek berdasarkan panduan wahyu dah. Jadi wahyu tu adalah petunjuk dan rahmat daripada Allah kepada kita yang sangat besar. Okay, perbezaan konsep ketuhanan menurut agama Islam, agama selain Islam dan falsafah. Sebenarnya agama berhala pun dah. Dia ada unsur-unsur falsafah yang merosakkan agama. Dah, termasuklah agama Kristian dah. Kerana ada konsep logos dah. Ada konsep falsafah. Jadi apa? Akal dah. Tuhan-Tuhan ni akal yang hebat dah. Dah. Dia menuhankan akal sekali akal ni. Tuhan alam ni akal dia gapo capurau habis. Tak apalah. Namun konsep ketuhanan yang diterapkan dalam agama-agama atau falsafah lain selain Islam ternyata amat berbeza. Tuhan menurut agama-agama atau falsafah digambarkan punya sifat dan ciri yang berbeza-beza. Hubungan di antara Tuhan dengan makhluk juga tidak sama. Antara tanggapan-tanggapan mereka tentang hubungan Tuhan dengan hamba-hambanya ialah: pertama, Tuhan dianggap sebagai musuh. Ada juga dia falsafah ni anggap Tuhan ni buat musuh dah. Agama falsafah ni banyaklah falsafah. Agama-agama yang memikir cara dia buat metodologi dah, manhaj cara berfikir dia. Sehingga dia anggap Tuhan sebagai musuh pada juga dah. Ini kerana bagi mereka Tuhan menyembunyikan rahsia alam ini daripada manusia. Sehingga manusia terpaksa mengkaji dan memikirkannya sendiri untuk menyelesaikannya dan memecahkan segala persoalan yang tersembunyi selama ini. Anggapan yang sebegini telah mendorong mereka menjadi anti Tuhan atau ateis. Jadi ateis ni mengikut pendapat ni tidaklah tak percaya Tuhan sebenarnya. Dia anti Tuhan, bermusuh dengan Tuhan. Pasal logik pun tak akan jadi sendiri ni. Bagi mereka Tuhan meninggalkan terlalu banyak persoalan-persoalan yang tidak mampu dijawab dengan jawapan yang memuaskan hati oleh agama-agama yang wujud di sekeliling mereka. Tok guru mana, agama mana pun dok cerita tak puas hati ni.
Fahaman seperti ini juga popular di kalangan para saintis yang menjadikan akal dan eksperimen sebagai satu-satunya neraca dia. Saintis pun ramai aktif lah bermusuh dengan Tuhan. Maka perhubungan golongan ini dengan Tuhan dianggap sebagai perhubungan antara musuh. Setiap kali manusia mendapatkan suatu penemuan atau memecahkan suatu persoalan yang selama ini menjadi misteri alam, mereka menganggap bahawa manusia telah berjaya merampasnya dari simpanan Tuhan. Jadi dia duduk lawan Tuhan juga. Kajian-kajian, boleh ilmu baru, dia kira dia boleh lawan Tuhan lah. Boleh merampas daripada Tuhan. Okey, golongan kedua dah. Pendapat kedua. Atau golongan kedua. Sebagai ahli falsafah di zaman lampau mendakwa Tuhan telah mencipta 10 tingkatan akal. Al-uqul asyarah. Al-uqul asyarah ni falsafah masuk dalam pelbagai pelbagai agama dan masuk juga dalam agama Islam. Dan menukar setengah tu falsafah dia cuba melarutkan diri dalam tasawuf. Pasal tasawuf ataupun sufi ni masyarakat mudah terima dah, mudah tersebar pengaruh yang besar. Jadi dia masukkan unsur-unsur falsafah dalam sufi dengan pakaian sufi sehingga orang tertipu dengan istilah-istilah mereka seolah-olah untuk membersihkan hati, padahal untuk meresapkan falsafah dalam ilmu kesufian dah. Sehingga jadilah sufi batiniyah. Setiap daripadanya pula menerbitkan dua falak. Malangnya mereka sendiri tidak dapat menjelaskan dengan pasti apakah sebenarnya akal dan falak itu. Lalu jika konsep tidak lebih dari satu andaian ini diterima, apakah alasan Tuhan untuk tidak hanya menjadikan satu atau dua akal sahaja bagi kejadian-kejadian lain seterusnya? Jadi ini Tuhan ni akal bagi dia. Walau menurut fahaman terus mereka, Tuhan tidak akan campur tangan lagi dalam perkembangan tingkatan akal tersebut. Sehingga ia mampu untuk meningkat dengan sendirinya demi mencapai tingkatan tertinggi iaitu akal ke-10. Yang menurut dakwaan mereka mampu mencipta segala-galanya. Jadi Tuhan, akal ke-10 jadi Tuhan yang sempurna. Jadi insan kamil tu dalam al-uqul asyarah ni lah, dalam hakikat Muhammadiyah pun insan kamil tu itulah yang tertinggi, ia jadi Tuhan. Tuhan. Jadi nak jadi tok guru, tok wali, tok sufi ni, ia kena jadi Tuhan lah. Angkat jadi Tuhan, akal ke-10. Seperti mana pendapat pertama, golongan yang berpegang dengan pendapat ini juga tidak pernah berasa tenang terhadap hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka tertipu dah. Sufi batiniyah ni, rasa dia ni semakin dekat dengan Tuhan. Padahal dia ni semakin jauh. Dia menuhankan alam, menuhankan diri sendiri dah. Dia sebenarnya tidak tenang pun dah, tidak tenang dah. Itu jadi pogila dah, cekecek mengarut dah. Gitulah dah. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahawa selepas Tuhan selesai menciptakan sekalian makhluknya, dia mengambil keputusan untuk merehatkan diri. Ini pendapat ketiga dah, golongan ketiga dah. Tuhan rehat dah daripada tugas mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengannya. Bagi mereka, tanggungjawab Tuhan tidak lebih daripada Sang Pencipta sahaja yang melepaskan tugas penyelenggaraan dan nasib ciptaannya kepada orang lain pula. Serah pada Tuhan kecil lah. Dewa-dewa dah. Ataupun wali kutub, wali abda dah. Serah. Mereka mengumpamakan tugas Tuhan mencipta alam ini tidak lebih daripada seperti pembuat jam saja dah. Apabila jam itu sudah berfungsi, tugas mengawal pergerakan jam tersebut sudah tidak menjadi tanggungjawabnya lagi dah. Ini pun ada pendapat ketiga dah. Allah suruh ni pada wali kutub ke agah pun dah. Jadi Tuhan tak cara langsung dah. Tidak ada kuasa lagi Tuhan dah. Jadi situ suruh benda makhluk dan menjaga Allah dah. Yang keempat dah. Pendapat keempat, ada juga yang berpendapat bahawa Tuhan hanya menentukan ibadah-ibadah yang berbentuk ritual sahaja kepada manusia dah. Segala panduan yang berkaitan dengan urusan dan peraturan kehidupan di dunia, muamalah, jual beli dah, semuanya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia sendiri dah. Terpulanglah kepada mereka untuk menentukan segala peraturan hidup mengikut keputusan akal yang terima mereka dan disepakati sebagai sesuatu yang baik oleh kebanyakan mereka. Sedangkan realiti pergolakan kehidupan, terutamanya berkaitan dengan pertelagahan sesama manusia, semuanya berpunca daripada kelanggaran peraturan hidup yang diatur oleh kebijaksanaan akal manusia itu sendiri. Jadi akal masing-masing lah. Jadi dia pergi tu badi bijak dah, badi akal bisa dah. Dia pergi dunia pertama, kedua dah. Dan ketiga dan seterusnya lah. Pendapat kelima, kebanyakan agama menerima konsep orang tengah di antara orang awam dan Tuhan. Jadi tok guru, tok wali, kau gapanya dia orang tengah. Awal yang Tuhan dah. Jadi doa kena melalui wali dah. Sebabnya Tuhan tak dengar pekak bagi mereka ni lah.
Tuhan digambarkan seperti seorang maharaja yang sukar didekatinya, atau Tuhan yang dipercayai terlalu suci. Terlalu suci itu tidak mungkin dihubungi terus oleh manusia yang bergelumbangan dengan dosa-dosa sufi ni lah, sufi batiniah. Maka lahirlah ahli-ahli agama dengan pelbagai nama seperti Sami, Padri, Biksu, Rabai, Paus dan sebagainya yang dianggap sebagai manusia suci. Ini agama lah, agama Islam pun ada Tok Wali, Tok Guru apa dah. Nak doa dengan seru Tok Wali, tak boleh seru nama Allah SWT. Allah tak dengar, Allah ni maharaja, macam makhluk. Nak Tuhan ni macam makhluk bagi mereka dia, lemah. Jadi dia raja juga, tak tahu apa di bawah. Kena ada orang tengah. Mereka lah golongan yang dipercayai dapat menjadi orang tengah di antara Tuhan dan manusia biasa dah. Agama-agama Kristian ke apa dah. Sami ke apa gitulah. Jadi kalau Islam ikut cara mereka, kat serupa lah tak. Untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan, golongan inilah mesti dipujuk dan dimenangi terlebih dahulu. Kena minta Tok Wali dulu, Tok Guru dulu dah. Kena rasuah Tok Guru, Tok Wali juga. Barulah boleh sapa Tuhan. Itu ceritanya konsep ketahanan mengikut falsafah lain yang merosakkan lah. Berhubungan di antara manusia dan Tuhan menurut Islam. Kita nak cerita Islam boleh dah. Konsep-konsep ketuhanan tersebut ternyata amat jauh sekali berbeza daripada ketuhanan yang diterapkan dalam agama Islam. Inilah yang ingin dibuktikan oleh Imam Bukhari apabila beliau membawakan bab wahyu sebagai pendahuluan kitabnya. Justru wahyu adalah rahmat yang paling besar yang membuktikan bahawa Allah SWT tidak pernah membiarkan manusia bersendirian menjalani kehidupan ini tanpa panduan dan bimbingan yang jelas. Malah dengan memahami konsep ini dengan jelas, segala persepsi yang tersasar tentang sifat-sifat Tuhan yang mengakibatkan jiwa manusia tidak pernah tenang akan dapat diperbetulkan. Lalu perhubungan di antara manusia dan Tuhan mereka akan terjalin dalam suatu ikatan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi hubungan kita dengan Allah ni kena ada kasih sayang, cinta mencintai. Tak boleh sekadar takut Tuhan sebagai gitulah, tak boleh dah. Kita kena ada kasih sayang Tuhan. Dalam membimbing perjalanan hidup makhluk ciptaan Allah ni yang paling mulia ini, setiap insan tidak kira siapa pun ia jua akan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan dua perkara yang akan senantiasa menemaninya dalam menempuh liku-liku kehidupannya. Dua perkara yang menjadi kayu pengukur dan neraca penimbang tersebut ialah akal dan naluri. Akal dan naluri. Dan untuk menyempurnakan proses bimbingan tersebut, Allah SWT sentiasa mengutuskan seorang manusia pilihan pada setiap zaman yang diakui paling baik, paling pintar dan paling sempurna bagi membantu mereka menjelaskan panduan hidup sebagaimana telah ditentukan oleh Tuhan Maha Pencipta itu. Jadi Tuhan atas Rasul lah. Orang-orang pilihan digelar Rasul atau Nabi itulah yang diamanahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu selaku panduan yang boleh diumpamakan sebagai sekeping peta dah. Nanti kalau kita nak jalan jauh, nak cari tempat, ada peta dah. Bagi sang pengembara yang dipenuhi oleh petunjuk-petunjuk arah, skala dan tanda-tanda amaran supaya selamat sampai ke tempat tuju dah. Itu kalau peta dah. Begitu juga agama Rasul tu ni sebagai peta kita supaya sampai pada keselamatan dunia akhirat. Begitulah wahyu. Ia menjadi satu petanda yang paling agung yang menunjukkan bahawa hubungan Tuhan dengan makhluknya adalah hubungan di antara kekasih dengan kekasih. Bukannya di antara musuh dengan musuh. Atau sebagai barangan ciptaan yang terbiar tanpa pengurusan. Bukan dah. Malah ada juga yang melencong lebih jauh lagi dengan mengangkat hubungan sesetengah individu atau sesuatu bangsa dengan Tuhannya sebagai perhubungan di antara anak dan bapa dah. Israel, Bani Israel ke apa dah. Yang anak Tuhan lah dia kata dah. Setengah manusia yang singkat akalnya gagal memahami konsep kasih sayang yang terjalin di antara Allah dan hamba-Nya. Apabila kehendak dan permintaan mereka tidak diperkenankan Tuhan, mengikut mereka lah. Mereka akan menganggap bahawa Tuhan tidak mengasihi dan menyayanginya. Pemahaman sedemikian tentang konsep kasih sayang adalah suatu tanggapan yang tersasar daripada kebenaran. Kerana konsep kasih sayang sebenarnya adalah seperti kasih sayang ibu bapa yang benar-benar menyayangi anak-anaknya. Mereka tetap akan melakukan apa sahaja tindakan demi kebaikan anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang dengan menghampakan permintaan anak-anak. Anak minta benda tak pedah nak. Mak pak tak beli. Kerana saya kan anak dah tak beli. Dan cara memanjakan anak-anak dengan memenuhi setiap permintaan mereka tanpa batas dan sempadan bukanlah merupakan kasih sayang sebenar. Sebaliknya ia adalah tindakan merosakkan anak-anak itu sendiri. Ikut anak nak beli belaka, dia akan membunuh. Anak tak akan rosak. Jadi punah jana anak. Begitulah juga dengan ilmu dah.
dan keperluan manusia di dunia ini. Tuhan hanya akan menentukan sesuatu sesuai dengan keperluan mereka sahaja. Dengan membataskan ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan tertentu pada zaman-zaman yang bersesuaian. Jadi zaman dulu tak perlu kata bel ni. Perlu gitu dah dia buat. Allah sesuai. Sekiranya segala ilmu dan penemuan dibukakan sekaligus kepada mereka, niscaya tamadun kemanusiaan akan rosak binasa dah. Jadi kalau tak ikut masa dia, tak kena buat rosak binasa lah. Berdasarkan hikmah yang demikianlah, ilmu yang diberikan tidaklah didedah secara serta diagihkan kesemuanya sekaligus. Ada peringkat-peringkatnya. Keadaan ini berlaku bukanlah disebabkan Tuhan terlalu berkira-kira atau kedekut dengan hamba-hamba Allah. Hamba-hambanya. Tapi Tuhan mengiranya melalui kasih sayang dan kebijaksanaannya. Kalau kita minta ni tak boleh lalu kerana ada hikmah di sebaliknya. Oleh bagaimanapun untuk memahami konsep ketahanan sebegini ternyata amat sukar bagi akal-akal manusia yang dangkal. Sekiranya tidak ada panduan dan rujukan berupa wahyu yang hanya terdapat dalam agama Islam sahaja. Bahkan dari sudut logiknya pula, sekiranya Tuhan mengagihkannya tanpa batasan. Kalau Tuhan ni minta gabar beri dah. Sebagaimana ayah mak beri kepada anak dia minta pelik-pelik dah. Sudah tentu perjalanan hidup ini tidak akan berlangsung secara normal lagi atau tidak mampu dibayangkan lagi simpang siurnya. Apabila setiap orang sudah tidak lagi bergantung atau memerlukan kejutan orang lain. Kita minta kaya dah. Semua kaya tak? Siapa nak rumah jadi buruh kasar. Jadi semua tu ada hikmah. Ada orang kaya sikit, ada lemah. Ada orang kaya tu boleh beri gaji kepada orang lemah. Orang miskin ni. Itulah kaedah dia dah. Agak kehidupan ni ada. Tidak semestinya kita ni betul saja. Adalah hikmah di sebaliknya dah. Okey, lepas tu kenapa manusia tidak pernah berasa puas dalam kehidupan dunia ni? Kalau ada kereta kecil, kereta besar dah, kereta Zoran, kereta Belfire gitulah dah. Dia tak puas hati sama dah. Inilah realiti kehidupan dunia ya. Manusia tidak pernah berasa puas. Dan perasaan tidak pernah puas tersebut membuktikan sebenarnya di sana memang wujud suatu kehidupan yang sempurna yang akan memuaskan hati setiap manusia. Maksudnya syurga lah. Syurga ni berpuas hati sungguh. Dunia ni memang tak akan puas hati. Kehidupan yang belum pernah dijaki oleh keturunan manusia tersebut hanya diketahui oleh manusia melalui perkhabaran agama sahaja. Syurga tu neraka ke apa-apa sebenarnya agama ajar lah. Malah manusia hanya akan menikmati kepuasan dan ketenangan sejati apabila berada di sana lah. Itulah syurga, sebuah alam maha sempurna tempat asal keturunan manusia. Asal-asal kita tak ada dulu dari syurga lah. Oleh sebab itulah manusia tidak pernah berasa puas. Kerana dunia ini bukanlah kediaman yang sebenar bagi mereka. Kenapa manusia memerlukan agama Islam? Manusia memerlukan agama kerana hanya agamalah yang mampu membimbing mereka menuju ke arah kesempurnaan yang diidam-idamkan oleh naluri mereka. Namun terbukti tidak mampu dicapai, apalagi untuk disusun oleh akal fikiran mereka sendiri. Ini kerana kemampuan akal hanya dapat membantu mereka yang bijak menggunakannya sahajalah. Itu pun faedahnya amatlah terbatas, bahkan banyaklah boleh menyesatkan pula dah hukum akal agama ni dah. Contohnya hanya mereka yang arif tentang kesan buruk dadah, alkohol dan sebagainya akan mendisiplinkan diri mereka daripada terjebak ke dalam pengambilan dadah, alkohol dan arak dan sebagainya lah. Sedangkan orang yang patuh kepada agama akan berusaha sebagai upaya untuk menghindari diri daripada terlibat dalam melakukan apa jua larangan agama, walaupun mereka sendiri tidak pernah mengetahui apakah sebab dan hikmah sebenar di sebalik larangan tersebut. Agama suruh, agama larang, ikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, walaupun tak faham sebab dia dah. Buktinya larangan memakan daging babi. Siapakah orang Islam yang mengetahui sebab sebenar agama Islam mengharamkan daging binatang tersebut dah? Tak ada lah secara sebab jelas ni dalam Quran hadisnya. Orang kata caci pita gapo tu kajian lah ni dah, mungkin tak maaf kajian lain-lain pula dah. Tapi apapun bolehlah tambah dan sebagai sokongan. Sebab sebenarnya menghalang mereka daripada memakannya tidaklah diketahui selain daripada keimanan kepada Allah semata-mata. Okey, agama tidak benar membuatkan manusia tidak rasional. Kalau jenis tak betul agama ni akan jadi manusia ni pelik lah, jadi pelik dah. Tidak apa mana kata jadi pelik dah. Jadi agama tidak benar membuatkan manusia tidak rasional, tidak memiliki molek. Tak betul. Pengaruh agama yang dianuti manusia seringkali menutup segala pertimbangan akal, walaupun kadang-kadang terbukti ianya jelas menongkah logik. Tak logik pun dia setengah-setengah agama tu. Jadi tak boleh mikir, kita pun pelik dah. Semua berhala pelik dah.
Contohnya berapa ramai penganut agama Kristian di seluruh dunia yang menerima bahawa Tuhan punya anak ni. Benda tak logik dah. So, apa Tuhan punya anak ni? Tak logik dah. Bukankah menurut kepercayaan mereka Tuhan telah sanggup membiarkan Isa satu-satunya anak Tuhan dibunuh dengan tragis hanya kerana ingin menebus dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS. Khurafat ni dah. Dah. Tok guru ni rekor. Last sekali jadi satu cerita soalan Nabi Isa ni. Biarkan disalib untuk hapuskan dosa Nabi Adam dan keturunannya dah. Tu karut lah. Tak betul lah. Apa lain nak tanggung. Nabi Adam saja tanggung dosa dia kalau betul pun. Lebih membingungkan lagi anak Tuhan yang ternyata lemah itu pun dianggap juga sebagai Tuhan yang harus disembah dah. Dia kata kena salib dah. Matilah ikut hak dia dah. Tapi waktu dia puja salib macam puja capa dah. Tapi kenapa dah lemah bukan main tu jadi Tuhan dah. Haranya mesti sembuh lah. Kalau gapo-gapo kat ya Jesus dah. Ya Tok Wali. Macam-macam lah. Lebih membingungkan lagi anak Tuhan yang ternyata lemah itu pun dianggap juga sebagai Tuhan yang harus disembah dah. Manakala penganut-penganut agama Hindu pula mempercayai lembu sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Ia 33 juta dah. Tuhan dia. Jadi tak pernah sabar lah kita bagi kita lembu pun jadi Tuhan juga dah. Pantang lembu disembelih, peperangan boleh tercetus jika ada mana-mana pihak menyembelih lembu dia. Di India ni, orang Islam tak boleh sembelih kau, saya kena susuk lah. Tahu kerja kat perai besar lah tak? Sebab sembelih Tuhan dia dah. Padahal apa bezanya lembu daripada kerbau atau biri-biri dah? Biri-biri tak ngamuk, lembu baru ngamuk Hindu dah. Itulah hakikat kemampuan akal untuk memperolehi keseimbangan dalam peraturan-peraturan agama yang dibina di atas akal sahaja pun merupakan satu kemustahilan. Kalau ikut akal saja tak serupa pala tak belakang. Apalagi untuk mencapai tahap kesempurnaan seperti apa yang dibawa oleh agama Islam yang berteraskan wahyu. Erti iman daripada segi bahasa dah. Daripada segi bahasa Arab, iman bererti mempercayai, meyakini, menerima dan membenarkan. Itu ikut bahasa dah. Penggunaan perkataan ini dari sudut bahasa dapat dilihat umpamanya dalam firman Allah. Allah berikut ini. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wama anta bimu'minin lana ay musaddaq lana walau kunna sadiqin. Tafsirnya. Bermaksud, mereka berkata wahai ayahanda, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba dan kami telah tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami lah. Lalu dia dimakan oleh serigala, tipu dia dah. Adik-beradik Yusuf, Nabi Yusuf. Dan ayahanda sekali-kali tidak akan percaya kami membenarkan kata-kata kami. Sekalipun kami adalah orang yang benar. Surah Yusuf ayat 17. Seolah-olahnya orang yang membenarkan seseorang meletakkannya dalam keamanan dan ketenteraman daripada dibentahi dan distainya. Dah. Jadi kalau membenarkan, tak apalah dah. Iman juga ni segi sikit ada bahasa juga dah. Di segi bahasa ni. Jadi meletakkannya dalam keamanan dan keteraman daripada dibantahi dan dustainya. Iman juga dari segi bahasa Arab bermaksud menjadikan makhluk lain terutamanya manusia aman terhindar daripada segala sikap buruk orang yang beriman. Seperti pencerobohan terhadap harta bendanya, pencabulan maruahnya, memfitnah dan menipunya, menghampa dan mengecewakannya dan sebagainya. Iman dengan erti ini dapat dilihat pada sabda Nabi SAW di bawah ini. Al-mu'min man aminahunna su'ala amwalihim wa anfusihim. Bermaksud orang yang beriman ialah orang-orang lain berasa aman daripadanya. Sama ada terhadap harta benda atau berdiri dari mereka. Pakak amin belakang dah. Hadis riwayat Ibn Majah, Ibn Hibban, Tabrani dan Al-Hakim. Erti iman menurut istilah syariat. Daripada segi istilah syariat pula, berapa ta'rif dan definisi iman telah dikemukakan oleh para ulama. Antaranya ialah pertama, kebanyakan ulama berpendapat iman menurut istilah syariat ialah at-tasdiqu bima ulima bid-darurati annahu minad din kal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Bermaksud membenarkan apa yang diketahui sebagai ajaran agama Islam oleh semua orang, seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya dan hari kemudian. Yang kedua, Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani mentarifkannya sebagaimana berikut dengan berkata huwa tasdiqu bima ulima maji'ud nabi bihi daruratan tafsilan fima ulima tafsilan wa ijmalan fima ulima ijmalan. Bermaksud iman ialah membenarkan ajaran-ajaran yang diketahui semua orang yang telah dibawa oleh Nabi SAW.
yang dikemukakan oleh baginda Islam secara terperinci perlu diimani secara terperinci, dan dikemukakan oleh baginda SAW secara borong pula perlu diimani secara borong ni. Jadi wa ijmalan fima ulima ijmalan. Jadi benda ni kalau benda hak tak detail, tak perlu detail lah nak. Hukum akal lah guna untuk faham usuluddin lah. Lepas tu kalau ada detail sangat siapa pening orang kapur dah. Dia seperti Allah istiwa atas arah ke tidak. Jadi kita terima secara adanya lah, tak salah. Detail sangat lah. Setelah mengutarakan ta'rif tersebut, Al-Alusi berkata, wa hadza madhhabu jumhurul muhaqqiqin. Inilah adalah pegangan kebanyakan ahli tahqiq. Kalau hak Nabi cerita terperinci, kena percaya terperinci. Kalau Nabi secara umum borong, kita pun secara borong, secara umum juga dah. Yang ketiga, iman ialah membenarkan ajaran-ajaran yang diyakini sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Justru ajaran-ajaran yang sabit berdasarkan zon semata-mata, seperti yang sabit melalui hadis-hadis yang ahad dan qiyas, tidak termasuk dalam bidang imaniyat perkara-perkara yang wajib diimaninya. Jadi lah hadis ahad ataupun qiyas, jadi dia tidak membenihkan keyakinan yang kuat lah. Jadi tak siapa tahap kafir lah kalau orang tak terima dah. Yang keempat, Imam Ghazali dalam Faisalatul Tafriqah bainal Islam wa Zanadaqah mentarikkan iman dan kufur dengan katanya, al-iman huwa tasdiqun Nabi alaihi salatu wassalam fi jami' ma ja'a bihi, wal kufru wa takdzibuhu fi syai'in mimma ja'a bihi. Bermaksud iman ialah membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kufur ialah mendustakan apa sahaja yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengikut tarifan ini, seorang itu baru dikatakan beriman apabila ia membenarkan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan untuk menjadi kafir pula, tidak perlu ia mendustakan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Memadailah dengan mendustakan satu saja ajaran yang dibawa baginda SAW, jadi kafir dah. Tolak rukun, salah satu rukun iman, tak percaya ke Nabi, tak percaya ke mereka, kafir tu dah. Walaupun hal tu saja tak percaya, hal lain percaya dah. Yang kelima, Imam Ar-Razi kurang puas hati dengan ta'rif yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu kerana beberapa alasan dah. Jadi Imam Ar-Razi pula lah ayat pendapat dia. Salah satunya ialah ta'rif itu tidak merangkumi orang-orang yang tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan Rasulullah SAW. Padahal semua ulama sepakat mengatakan orang seperti itu juga dikira kafir dia. Waswah benda rukun iman tu, Nabi ke apa, waswah dia ke tak, tidak yakin menjadi kafir dia. Maka beliau mengubah sedikit ta'rif yang dibuat oleh Imam Ghazali tadi dengan berkata, al-iman huwa tasdiqun Nabi alaihi salatu wassalam bima ja'a bihi, wal kufru adam tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma ja'a bihi. Bermaksud iman ialah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ajaran yang dibawa oleh Nabi lah, dan kufur pula ia tidak membenarkan apa yang sahaja dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu tidak terlepaslah orang yang tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan Rasulullah SAW daripada kufuran. Jadi orang yang tuak tak cara dah. Dia ni, jadi dia tidak menyatakan membenarkan lah. Tak pakar lah. Tidak mendustakan Nabi dah. Tidak membenarkan, tidak mendustakan Nabi pun kufur juga dah. Yang keenam dah, Syekh Abdul Aziz menukilkan berpendapat bahawa iman itu berarti menerima kitab Allah, zahir dan batinnya sesuai dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Seorang tidak akan terlepas daripada menjadi mulhid, kafir dan zindik walaupun setelah menerima kitab Allah zahir dan batin. Segera ia masih lagi mentakwilkannya dengan takwilan-takwilan yang tidak bersesuaian dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada dalam Quran dan sunnah ni, kena terima seadanya. Janganlah takwil. Ayat Quran itu jauh daripada perkara sebenar lah. Misalnya ia percaya bahawa syurga dan neraka tersebut dalam Quran itu benar, tetapi ia ditakwilnya syurga dengan kesenangan jiwa dan neraka pula dengan penderitaan jiwa. Jadi dia boleh jadi kafir ni nak. Takwilan seumpama ini bercanggah sama sekali dengan Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah, fakhla'na 'alaik. Sebagai contoh kedua, diterimanya sebagai firman Allah. Tetapi dimasukkan dengannya ialah sughra dan kubra, atau lain yang secara total bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak apa dah. Menolak apa yang dibawa Rasulullah SAW secara terang pula adalah kufuran, dan menerimanya dengan lidah saja atau mengerjakannya secara lahir saja sedangkan hati tidak menerimanya adalah nifak dah, munafik lah. Semaya ber pada hati tak baca ke satu dah. Dia tak beri ustaz marah dah. Yang ketujuh, Maulana Muhammad Anwar Shah Kismiri berpendapat lah, al-iman huwa tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a bihi bil i'timadi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud iman ialah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ajaran yang dibawa oleh Nabi lah dengan semata-mata bersandar dan percaya kepadanya.
Dengan itu orang yang membenarkan ajaran dibawa oleh Nabi SAW dengan bersandar pada dalil-dalil akiliyahnya sendiri masih tidak boleh dikatakan mukmin ya. Dah. Alasan beliau ialah firman Allah Ta'ala di bawah ini. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bermaksud dan maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka yang manusia tidak disifatkan beriman sehinggalah mereka menjadikan engkau hakim pemutus dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari ayat itu. Dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Yang ke-8. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dinukilkan berkata, Al-iman huwa tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ja'a bihi ma'at tabri an jami'i ma siwa Allah. Tabariyah. Bermaksud iman ialah membenarkan Nabi SAW serta ajaran di bawahnya di samping berlepas diri tabarruyah. Diri daripada segala sesuatu selain Allah. Syekh Ahmad Sirahindi yang dianggap sebagai mujaddid alaf kedua oleh ulama-ulama di benua kecil India dah. Jadi orang lain tidak, ada ulama India tu yang anggap mujaddid alaf kedua lah, Syekh Ahmad Sirahindi dah. Menyokong pendapat ini dengan mengukuhkan firman Allah di bawah ini sebagai sandarannya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bermaksud sungguhnya telah ada dari suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim AS dan pengikut-pengikutnya. Semasa mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi berhala gapa sembah tak wali gapa, berlepas diri dah. Kami ingkari kekufuran kamu dan dengan ini hanya telah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu buat selama-lamanya sehinggalah kamu beriman kepada Allah semata-mata. Surah Mumtahanah ayat ke-4. Pendapat ke-9, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Waliullah dan Qadi Sanaullah Panipati dia pula berpendapat iman ada rupa zahir dan hakikatnya. Rupa zahir iman ialah tasdiq bil janan, membenarkan dengan hati, iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah, dan amal bil arkan, melakukan dengan anggota badan. Itu dah. Itu zahir iman. Itu rupa zahir iman dah. Lidah, hati, badan dah. Hakikat iman pula ialah keinginan manusia sepenuhnya mengikuti kehendak syariat agama Islam. Jadi hakikat iman itu dia berasa nak kepada amal agama sungguh. Sandaran untuk hakikat iman itu dapat dilihat seumpamanya dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amr bin As ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Bermaksud tidaklah beriman seseorang daripada kamu selagi keinginannya tidak mengikuti apa ajaran yang telah aku bawa. Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnahnya, An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, dan At-Tabrani dalam Ibn Abi Asim dan lain-lainnya. Firman Allah Ta'ala berikut ini juga jelas mengisytiharkan kepadanya. Wa'lamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Bermaksud dan ketahuilah bahawa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kehendakmu dalam banyak perkara, tentulah kamu mendapat kesusahan. Dah ikut label Nabi kat beratlah. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan dia menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Surah Al-Hujurat ayat 7. Jadi cinta pada iman. Iman itu indah. Iman indah dalam hati. Dengan rahmat dan inayah Allah semata-mata, kita manusia yang lemah ini ditaklifkan, dibebani agama hanya dengan rupa zahir iman sahaja. Padahal kesempurnaan iman itu tetap juga berada pada hakikatnya. Untuk semua perbincangan di atas, lihat juga Ruhul Ma'ani jilid 1 muka 151, Tafsir Al-Mafahatul Ghaib jilid 2 muka 1 jilid 2 dah. Muka 7 hingga 38. Umdatul Qari jilid 1 muka 12. Fadlul Bari jilid 1 muka 240 hingga 241. Tanzimul Ashtad
jilid 1 muka surat 33 hingga 34, Kashful Bari jilid 1 muka surat 565 hingga 568 dah. Tu rujukan lah. Setakat itulah perbincangan kita. Lepas ni kita sambung antara iman dan Islam dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.